macam tu. Okey, kalau logam lain melibatkan magnesium boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kuprum ada extra sikit lagi precaution step yang kita kena ingat bahawa kuprum tak boleh stand alone, dia lemah, dia mesti kena ada partner. Macam kita lah, bila kita macam down, kita mesti kena ada seorang, macam tu. Kena ada kawan untuk kita bercakap. So sama juga dengan kuprum ni, dia adalah logam yang sangat lemah. So dia tak boleh stand alone untuk bertindak balas dengan HCl, tak boleh. So kita kena pilih tindak balas yang ada logam oksida ataupun logam karbonat. Okay. So dekat sini yang ada asid dengan logam adalah A ataupun D. B ni dah automatik mati dah. B dengan C automatik mati dah sebab dia tak ada asid. So antara A dengan D, mana kita pilih? Haris Zakwan ada tak? Haris Zakwan? Ada. Haris nak pilih mana? A ke D? Tak pasti. Sekejap. Cikgu dah bebel lah tadi tu. A ke D? Nak ambil asid hidroklorid dengan kuprum saja ke ataupun asid hidroklorid dengan kuprum oksida? Kuprum 2 oksida. Mana satu? D. D. D, Haris tahu. D tahu Sebab kuprum tak boleh bertindak balas. HCl campur kuprum saja tak boleh. Kuprum saja dia ada logam yang sangat kurang reaktif. So tak boleh bertindak balas dengan HCl. So kita kena ambil dalam keadaan HCl plus CuO, logam oksida, baru tindak balas tu berlaku. Okey? Boleh? Intan Boleh, Aisyah. Boleh Intan Aisyah? Intan Aisyah ada tak? Intan Aisyah 1. Intan Aisyah 2. Intan Aisyah 3. Tak ada Fakrullah? Fakrullah okey ke? Okey, Go. Okay, alright. So kita teruskan soalan nombor 28. Antara sifat-sifat di bawah yang manakah merupakan sifat-sifat plumbum 2 nitrat. Saya nak formula dia dululah. Azumi, bagi formula untuk plumbum 2 nitrat. Azumi. Azumi 1. Tadi dia ada. Tadi dia macam tengah mengunyah kan? Azumi 1. Azumi 2. Azumi 3. Oi, hilang. Pergi basuh tangan. Azumi satu. Apa formula dia Azumi? Plumbum 2 nitrat. Ni plumbum 2 nitrat ni apa formula dia? PbNO3 Pandai. PbNO3 bracket tu. Okey. Alright, betul. Okay. Bila kita tengok PbNO3 bracket tu, maksudnya dia mestilah terdiri daripada anion positif dengan anion negatif. Maksudnya dia adalah sebatian anion. So bila sebatian anion, ciri-ciri sebatian anion, apa ciri dia? Okay. Yang pertama boleh konduksi elektrik. Tapi dalam keadaan boleh konduksi elektrik dalam keadaan leburan dan aqueous. Okey, boleh konduksi elektrik dalam keadaan leburan dan aqueous. And then apa lagi ciri dia? Larut dalam air, tak larut dalam pelarut organik. Ini ciri-ciri untuk sebatian anion. Okey. Kalau untuk sebatian kovalen dia berlawanan daripada orang ni. Kalau orang ni right, dia pangkah. Tak boleh konduksi elektrik dalam apa jua keadaan. Semua keadaan tak boleh. Okey, and then dia tak larut dalam air tapi dia larut dalam pelarut organik. So study smart
hafal satu je lah. Yang lagi satu tu berlawanan daripada dia. So antara dia, Cikgu, ya. accept saya punya second email cikgu. Sekejap. Okay. Alright. Okay. Alright, lepas tu, so kita tengok, kita dah tahu plumbum 2 nitrat ni adalah sebatian anion. So kalau sebatian anion tak boleh ni salah lah. Ini memang automatik salah lah. Sebab dia kata kekondusian elektrik dalam keadaan leburan. So bila leburan boleh conduct electricity. So A dengan B dah mati-mati dah. Okay. Dia sebenarnya bila jawab soalan objektif, kita kena matikan dulu jawapan yang memang automatik salah. Bila matikan baru kita nampak yang pilihan tu sebenarnya lebih kecil lagi. Baru akan jadi lebih tepat. Okay. Lepas tu kita tengok sebelah ni. Ketelarutan dalam air, dia larut dalam air. Sila. Okay. Selesai. 29. Ni apa ni? Antara berikut bahan manakah yang paling sesuai digunakan untuk penyediaan plumbum 2 sulfat? Ini garam sulfat pula. Apa clue garam sulfat? Semua garam, alamak, cikgu eja, semua garam sulfat larut kecuali Papa cakap sulfat ni. Kecuali sulfat, hate, benci siapa? Papa cakap banyak. Papa boleh power lah, kesian papa asyik kena tukar power lah. Okay. Papa cakap banyak. Kat rumah kan ayah dengar pula kan. Okay. Apa cikgu ajar ni? Semua garam sulfat larut kecuali papa cakap banyak. So, yang ini adalah plumbum. Plumbum ni. So, plumbum 2 sulfat, PbSO4 adalah garam tak larut. So, bila dapat soalan ni memang kena ingat dulu. Dia punya clue yang garam tu larut ataupun tak larut. So bila dia adalah garam tak larut, cara pembuatannya adalah Gl campur Gl dapat GTl dan Gl. Okay. So GTl kita ni confirm lah kita nak PbSO4. Okay. So yang Gl yang pertama mesti bagi PB kat belakang dia tak tahu apa lagi. Gl yang kedua pula mesti bagi SO4. Macam tu. Okay. Boleh? So, nak mudah, nak senang. Okay, ni teknik, salah satu teknik lah. Okay, yang depan ni awak confirm, awak guna je nitrit. Maksudnya garam nitrat. Sebab garam nitrat semua larut. Okay. Yang kedua ni awak guna je garam kalau nak nikah. A plus, Na plus dengan amonium. Sebab tiga ni confirm garam larut. Sebab kita memang nak Gl dengan Gl. So ini je langkah yang paling singkat. Untuk kertas 2 ke apa kan nak tentukan garam. Ini je yang langkah paling singkat. Okay, so kita tengok dulu ada tak jawapan ni dekat yang disediakan tu. Kalau tak ada, baru kita fikir yang di luar, yang lain yang lagi banyak pilihan lah. Okay, so kalau kita tengok sini, kalau kita cuba nitrat, kita akan dapat PB, NO3 bracket 2, and then yang ni KSO4 ke, Na2SO4 ke, so kita tengok. So kalau A, dia kata guna plumbum 2 nitrat, ni ada. Plumbum 2 nitrat dengan larutan natrium sulfat. Okey. Ni dah dapat dah jawapan A. Kalau B, pepejal kuprum sulfat dengan air suling. Memang salah lah. Kita tak boleh guna air suling. Kita mesti ada 2 Gl. Yang ni pula plumbum 2 karbonat dengan asid. Asid pun tak boleh. Yang ni pun asid. Terus dapat jawapan A. So maksudnya, bila awak nampak je garam tak larut, awak potong dulu pilihan jawapan yang tak ada kaitan dengan bahan kita. Sebab bahan kita mesti kena guna 2 Gl. So kalau dia bagi air suling ke, dia bagi asid ke, dia bagi logam semata ke, tu bukan. Mesti 2 garam larut. Okay. And then cara ringkas nak pilih garam larut tu macam cikgu cakap tadi lah. Garam yang pertama tu awak guna je garam nitrat. Contohlah kalau kat kertas 2 kan, eksperimen. Dia suruh rancang eksperimen.
So, awak guna je garam nitrat sebab semua garam nitrat larut. Okay. Yang kedua, guna garam kalau nak nikah. Sebab kalau nak nikah ni dia tak payah nak check dah yang belakang tu. Sebab kalau nak nikah ni confirm larut. Ingat lagi ke clue garam ni yang sebenarnya? Ingat ke tak? Ke nak cikgu tulis? Ingat ke tak? Ingat. Cikgu tulislah. Okey, tadi dah dapat 2 kan? Tadi dah dapat ida dengan sulfat. So kita tambah yang pertama sekali, semua garam kalau nak nikah larut. Ini yang ni. Yang ni tak ada pengecualian. Tak ada kecuali-kecuali, tak ada. Memang semua garam kalau nak nikah larut. Okey. Yang kedua, semua garam nitrat larut. Nitrate. Right. Right je lah, right. Semua larut. Okey, lepas tu yang tadilah semua garam klorida larut kecuali Pak U aku handsome. And then semua garam sulfat larut kecuali Papa cakap banyak. Lagi satu yang kelima, semua garam karbonat tak larut. Ada je terbalik. Yang karbonat tu je terbalik. Semua garam karbonat tak larut. Kecuali kalau nak nikah. Sebab kita kata tadi kalau nak nikah je confirm larut. So dia ada 5 point. Make sure kena tahu 5 point ni. Baru bab garam tu dia akan jadi lagi mudah. Okay. Alright. Yang ini pun ramai tak hafal. Bukanlah awak tak hafal, cikgu pun tak hafal. So dia ada cara dia tahu. Boleh cikgu continue ke nak hadamkan dulu tentang garam tadi? Ke dah okey? Faiz dah okey ke? Nak hadam dulu cikgu. Nak hadam dulu. Okey, cuba dulu salin dulu. Salin dulu, make sure ada 5 point tadi tu. Faiz ada tak? Ada. Faiz okey dah salin. Tengah salin. Nabihah ada tak? Ada cikgu. Okey tak tu? Okey. Najwa Ada cikgu. okey tak? Okey, alhamdulillah. Cikgu, Ya. apa jawapan nombor 28 tadi? 28 tadi C. Okey, terima kasih cikgu. Okey Aina. Saya rasakan COVID ni sedikit sebanyak memberi manfaat juga kat korang. Sebab korang ada lebih sikit masa untuk ulang kaji untuk SPM. Sebab kalau SPM korang tahun depan bulan 3, so kita pun dah nak habis syllabus dah. So kat situ memang nampak ada banyak masa yang memang kita boleh betul-betul puluh nak skor 10 A plus tu pun rasa-rasa macam tak mustahil. Cuma kita kena pandai guna masa, kita kena pandai menepis dulu. Menepis dulu dugaan-dugaan main media sosial ke, main game ke. Yang saya nampak lah sebab macam batch tahun lepas pun memang macam tu. Pelajar-pelajar yang lemah tu saya tengok memang dia orang memang boleh skor balik tau. Saya pun macam dia dia boleh dapat B plus chemistry sebab apa? Sebab memang dia pulun betul-betul. Apa je latihan secara online tu memang dia akan buat. Bukanlah nak suruh awak 24 jam belajar tu tak. Tapi
Manfaatkan masa betul-betul. Waktu rehat-rehat, waktu main-main. Tapi waktu belajar, kita belajar. Macam tu. Tutup phone sekejap waktu belajar. Okay, dah. Cikgu, You. yang garam yang 4 warga kalsium tu apa cikgu? Power aku handsome tu PB, AG dengan HG. HG tu mercury. AG tu argentum. Okay, dah ya. Okay, cikgu nak bagi tips untuk yang ni juga. Boleh teruskan? Boleh, cikgu. Okey. So Raja di bawah menunjukkan dua ujian yang telah dijalankan ke atas larutan Y. Okey, mula-mula larutan Y ni dia bubur dengan natrium hidroksida dapat mendapatkan perang. Okey, awak kena ingat tau. Dekat bab garam untuk ujian ketanion. Untuk ujian ketanion ada dua je. Sama ada dia guna NaOH ataupun dia guna amonia. Ni yang common sekali lah. Dua ni. So bila dua ni awak dapat mendapatkan perang, awak ingat je. Semua ion positif should be white. Sepatutnya semuanya putih. Kecuali kalau kuprum, apa warna kuprum? Biru kan, yang special case tu. So kalau hijau siapa yang pokok tu? Perum 2. So yang perang ni siapa? Perum 3. Oh, kita dah tahu dah lah. Oh, Y ni perang ni adalah ferum 3. So kita dah dapat clue kat situ dah. So kita dah boleh mati-mati dah. Plumbum dah boleh mati, kuprum dah boleh mati. Terus dapat jawapan dah. Ferum 3. See? Maksudnya macam ni. Bila ujian awak nampak je NaOH dengan amonia, awak ingat je semua ion positif sepatutnya putih. Kecuali yang special case, kuprum biru, ferum 2 hijau, ferum 3 perang. Okay, itu satu part lah. Okay, cuma bila putih, kita kena fikir lain-lain lagi lah. Okay, macam ni kan, bila dia kata mendapatkan putih, so kita kena fikir yang lain. Okay. So yang ini, yang untuk bawah ni, dia uji anion. Okay. Cara nak hafal yang pertama untuk anion klorida. Anion klorida dia akan guna HNO3 dengan AgNO3. Di reagent yang digunakan untuk menguji anion klorida. Cikgu tulis dulu tau. Kalau SO4 tu minus, kita akan uji guna HCl and then BaCl2. Okay. And then kalau nitrat NO3 minus, kita akan uji guna H2SO4, FeSO4 dengan H2SO4 lagi sekali tapi dalam keadaan pekat. Ini adalah ujian dia. Ini adalah anion, ini adalah reagent yang digunakan. So bila kita hafal benda ni, so bila kita tengok dia guna HNO3 dengan AgNO3. Inilah. So kita tahulah ini adalah Cl minus. So kita dapatlah teka FeCl3. Bab garam ni dia memang kena hafal clue dia. Kalau kita tak hafal clue dia, kita memang tak akan boleh jawab. Okay. So cara ringkas untuk hafal. Yang ini kita boleh guna Cino. Sebabnya klorin guna nitrat. NO nitrat. Ini short form yang memang short form yang paling yang cikgu boleh fikir lah. Tak payahlah nak fikir NO3 apa semua kan. Kita fikir yang kita boleh hafal je. Cino, lagi Soci dengan Noso. Kalau ada orang lain ni ada cara lain dan ikut je. Tapi ini cara cikgu. Cino, Soci, Noso. Cino maksudnya untuk ion klorida kita guna nitrat. Kalau untuk sulfat kita guna klorida, untuk nitrat kita guna sulfat. Macam tu. Okay. At least awak hafal Cino, Soci, Noso ni awak dah boleh jawab soalan objektif dah. Sebab soalan objektif selalunya dia dah bagi tahu reagen apa. Cuma kita nak kena tentukan anion dia je. Cuma bila nak jawab soalan eksperimen dia macam susah sikit. Sebab kita kena betul-betul tahu
Nitrat ni apa dia? Nitrat ni apa? Asid dengan Ag. H dengan Ag. Kalau klorin ni asid dengan Ba. Kalau sulfate ni asid dengan Fe, lepas tu asid balik. So kalau kita tengok setiap tindak balas tu dia mesti ada asid juga tau. Asid yang berkaitan dengan dia. Lepas tu mesti ada satu ion lagi. Ag, barium dengan ferrum. Okay. So tu cara yang paling ringkas lah walaupun tak membantu secara keseluruhan. Tapi cikgu rasa boleh untuk jawab soalan objektif. Cino, Soci dengan Noso. Okay. Terus dapat jawapan dah. Soalan nombor 30. Okay, nak salin ke? Tengah salin cikgu. Okay. Aina Balkis ada tadi Aina Ada. tadi ada. Ada. Okay. Alisa Filza. Ada cikgu. Ada. Okey tak tu? Okey. Okey tak okey tanya tau Alisa Sofia. Alisa Sofia. Ada cikgu. Okey. Ilya Farhai. Ada cikgu. Okey. Izzah Liana. Izzah Liana ada. Nasyirah ada. Syakir Iman. Saya. Saya. Farah Izzati. Ada cikgu. Okey. Dah habis salin dah ke? Dah. Dah. Cikgu teruskan tau. Boleh Nurin Nabila. Nurin Nabila. Dah siap salin dah? Sikit lagi. Okey, cikgu tunggu. Untuk grup pelajar lemah minggu ni cikgu dah start kelas Cuma itulah minggu ni cikgu ada kelas tambahan untuk lithium C. Ada pagi dengan malam. So yang pelajar lemah tu boleh masuk je. Boleh masuk juga. Nanti cikgu bagi link untuk Google Form soalan objektif. Kita cuba polish objektif dulu. Hari Sabtu pagi pukul 9 kot. Ada lithium C. Malam pun lithium C. Hari Ahad ada lithium E. Tapi mana yang lemah tu nak masuk-masuk je. Kita sama-sama je ulang kaji. Cikgu buat soalan macam ni je. Cikgu nak kejar je banyak-banyak tu tak nak juga. Tak boleh. Sebab cikgu rasa macam biar slow tapi korang betul-betul faham. Yang dah pandai tu okey. Naili mana Naili? Naili? Saya cikgu. Naili boring ke tu? Tak ada cikgu. Naili tengok kita belajar ni sambil pakai kerepek je dia. Mana ada cikgu? Cikgu nak bagi perhatian lebih sikit kat kawan-kawan awak ni. Okay, dah lama dah. Okay, so Cino, Soci, Noso. Okay. Alright, kita masuk Ohio. Ohio, ialah redox. So, bila redox, okay. Redox, apa maksud redox? Redox tu maksudnya pengoksidaan. Saya je pendek je lah, pengoksidaan. Oxidation dengan reduction berlaku serentak. Mesti dah itu barulah kita klasifikasikan sebagai redox. Okay, sambil menyelam minum air. Dia menyelam sudah minum air. Dua benda yang berlaku serentak. Kalau redox pula, pengoksidaan dengan penurunan berlaku serentak. Okay. So, pengoksidaan tu apa? Dia adalah Ohio. Ohio tambah, tolak, tambah. O ni oksigen. Oksigen bertambah. H, hidrogen berkurang. E, elektron berkurang. Yang last kali O ni adalah oxidation number. Nombor pengoksidaan bertambah. Okay. So kalau reduction berlawanan je lah. So study smart hafal satu. So yang pernyataan manakah yang mendefinisikan pengoksidaan menerima elektron? Salah lah sebab elektron kita berkurang sebab kita derma elektron.
Okay, menerima hidrogen. Salah juga, hidrogen kita berkurang. Kita derma hidrogen. Hilang oksigen. Salah juga, oksigen kita bertambah. Last sekali, penambahan nombor pengoksidaan. Okey, betul. Okey, 31 selesai. 32. 32. Okey, Raja 10 menunjukkan sebatang paku besi yang diletakkan di dalam sebuah tabung uji bertutup yang mengandungi gas L. Paku besi berkarat selepas beberapa hari. Okey, ini adalah proses pengaratan. Pengaratan. Okey, kena ingat. Berkarat, kalau nak berkarat, wajib ada apa? Air dengan gas oksigen. Oksigen. Wajib. Wajib kena ada dua benda tu. Mesti ada air, mesti ada gas oksigen. So dalam tabung uji ni, air dah ada. So gas ni gas oksigen lah. 32 D. Okay, kita sembang sikit pasal pengaratan. Pengaratan mesti berlaku di atas apa ni? Apa ni? Besi. Besi ataupun dalam kimianya biasanya kita panggil ferrum lah. Okay. And then pengaratan dengan syarat mesti ada apa ni macam matahari ni? Apa tu? Air. Titisan air, water droplet. Titisan air, and then yang tepi-tepi ni adalah oksigen. Okay. Alright. Ini adalah besi, ini adalah ferrum. Dekat sini, ini kawasan ni kita panggil A lah, kita letak A. Dekat kawasan A ni, kepekatan oksigen adalah rendah. Okay, kepekatan oksigen rendah. Kenapa rendah? Okay, ni kan paku. Okay, bila paku ditutup dengan air, so yang kawasan terlindung dengan paku tu kuranglah terdedah dengan oksigen. Sebab dia terlindung, oksigen dekat luar, kat udara kan. Okay. So bila kawasan A ni kepekatan oksigen dia rendah, so kita panggil dia sebagai anode. So bila anode dalam sel kimia, anode akan derma elektron. Ini yang dia relate dengan bab elektrolisis. So anode akan derma elektron. Amir mana Amir? Amir? Ya, cikgu, ya. Amir okey tak? Okey. Cikgu laju ke Amir? Tak ada. Okey. So cikgu ulang balik Dekat kawasan A ni kepekatan oksigen kita rendah tau sebab dia terlindung. Besi tu terlindung dengan titisan air. So kebarangkalian dia untuk terdedah dengan oksigen tu adalah sangat rendah lah sebab dia dah tertutup dengan air. So bila kepekatan oksigen dia rendah, so kita panggil dia sebagai anode. Okey. So kalau kita tengok dalam konsep sel kimia, anode akan derma elektron. Sebab itulah dekat sini, sekejap cikgu tukar warna sikit. Okey, sebab itulah dekat sini ferrum akan derma elektron membentuk ferrum tu plus. Okey. Besi tu akan donate elektron membentuk ferrum tu plus. Sebab itulah bila awak pegang paku, awak akan rasa dia ada macam serbuk sebab paku tu menghakis. Okay, bila dia menderma tu, dia mengion tu, dia menghakis lah. Okay. And then elektron ni pergi ke mana? Elektron ni pergi ke mana? Dia akan pergilah ke sini. Okay, dekat kawasan luar ni, kepekatan oksigen dia tinggi sebab dia lebih terdedah kepada oksigen. So, bila kepekatan oksigen dia tinggi, kita panggil dia sebagai katod. Okay. So kalau katod akan menerima elektron tu tadi. Okay. So siapa yang menerima elektron ni tadi? Siapa yang menunggu dekat sini? Sekejap, cikgu padam sikit. Okay. So siapa yang menunggu kat situ tadi? Air, oksigen, menerima elektron, membentuk ion hidroksida. 4OH minus, 02H2 plus O2 plus 4E. Okey. So saya ulang balik.
Dekat katod ni tadi, kepekatan oksigen dia tinggi sebab dia lebih terdedah pada udara. So kita panggil dia sebagai katod. So katod akan menerima elektron yang didermakan tadi. Sebab itulah persamaan kita kat sini. Elektron ni menerima apa? Air dan oksigen akan menerima elektron. Kenapa air dan oksigen? Syarat pengaratan mesti ada air dan oksigen. Sebab itulah air dan oksigen menerima elektron menghasilkan ion hidroksida. Okay. Macam mana cikgu tahu ratio ni 2, 4, 4. Sebenarnya dekat bab elektrolisis kita dah buat dah persamaan. Cikgu contoh kat atas. Kalau 4OH minus, kalau kita pilih ion hidroksida, 4OH minus arrow 2H2O plus O2 plus 4E. Kita dah buat dah dalam kelas. Cikgu suruh tulis 10 kali. Cikgu ingat P1 kawan 3. Ini benda yang sama lah dekat bab elektrolisis tu. Kita bawa ke bab redox tapi kita terbalikkan. Yang hasil jadi bahan, yang bahan jadi hasil. Okay. So kita dah ada 2 dah hasil kat sini. Kita ada OH minus, kita ada Fe2 plus. Resam dalam hidup lelaki tak boleh tengok orang perempuan. So sama juga dengan ni. Ion positif, dia tak boleh tengok ion negatif. Dia mesti akan tertarik. So Fe2 plus OH minus. So bila dia tertarik, dia akan dapat apa? Apa ion yang terbentuk tu? Alisha Alia ada tak? Ya, cikgu. Okay, mesti dia baru lepas gelak tu kan? Apa ion yang terbentuk tu? Fe2 plus dengan OH minus. Darab silang dapat apa? FeOH2. FeOH bracket 2. Jangan lupa bracket tau. Okey. So kita dapat FeOH bracket 2. Okay, kalau kita belajar bab garam tadi tu, yang pokok tadi tu kan. Fe2 plus warna apa tadi tu? Fe2 plus ni warna apa? Hijau. Itulah yang ini warna hijau. Sebab itulah sebelum berkarat, dia akan jadi macam lumut dulu. Dia akan jadi warna hijau dulu. Sebab memang pada waktu tersebut ada FeOH bracket tu. Okay. Selepas satu tempoh masa yang lama, yang unknown, kita tahu berapa lama dia akan ambil masa. Sebabnya FeOH bracket tu dia akan undergo oxidation berulang kali. Infinity. Kita tak tahu pun berapa dia punya nilai dia, berapa lama masa yang diambil untuk membentuk ferrum 3 oksida. Apa dia punya formula? Fe2O3 dot XH2O. Ini. Okay, bila kita nampak O3 ni baru kita tahu 3 ni kan datang daripada orang ni. So dalam ni lah baru ada Fe3 plus, barulah dia jadi perak. Gitu. Bijak tak cikgu? Astagfirullahaladzim, meriak. Okay. So cikgu ulang balik. Berkarat mesti kena ada air dengan oksigen. Okay. So kita bermula dengan ferrum ni tadi kat sini. So ferrum, kawasan kepekatan yang rendah, kepekatan oksigen yang rendah, kita panggil dia sebagai anode. So anode akan menderma elektron. Okay. So bila anode nak derma elektron tu yang dapat Fe, arrow Fe2 plus 2E. 2E ni pergi mana? Elektron ni pergi mana? Dia pergilah ke katod. Katod adalah kawasan oksigen berkepekatan tinggi. So dekat katod ni siapa yang menunggu? Kita ada air dengan oksigen. Syarat kepada pengaratan tu. So air dan oksigen akan menerima elektron membentuk ion hidroksida. Okay. So ion hidroksida OH minus dia negatif. So dia mesti akan tertarik dengan yang positif. Tu yang Fe2 plus OH minus dapatlah FeOH bracket 2. Okay. FeOH bracket 2 maksudnya dalam tu ada ion ferrum 2. Ion ferrum 2 masih lagi warna hijau. Okay. Sebab itulah sebelum berkarat dia akan jadi macam lumut dulu. Okay. And then barulah dia akan undergo oxidation berulang kali infinity yang kita tak tahu berapa lama masa yang dia ambil. Barulah dia membentuk ferrum 3 oksida terhidrat Fe2O3 dot XH2O. Baru dapat warna perak. Okay. Redox ni masuk dalam, pengaratan ni masuk dalam redox. So yang mana satu tindak balas pengoksidaan, yang mana satu tindak balas penurunan. Okay, cepat.
A dengan B. Yang mana satu tindak balas pengoksidaan? Guna yang Ohio tu. Oxidation. Pandai. Ohio. Siapa jawab tu? Hamzah ke Faiz? Saya cikgu. Macam Hamzah. Okey. Tambah, tolak, tambah. So kalau kita ingat tadi konsep ni tadi, oxidation ni elektron didermakan. So kita tahulah, oh ini adalah oxidation. So bila air dan oksigen menerima elektron, so dia adalah reduction. Gitu. Okey? Boleh? Nak salin ke? Nak salin, nak tulis, nak conteng? Ke boleh teruskan? Nak. Okey. Salin. Amah Haikal? Haikal ada? Ada. Salin tak? Tengah-tengah. Okey. Elis Karisha? Ya, cikgu. Okey tak tu? Okey. Okey. Salin dulu. Cikgu, Ya. yang ferrum 2 plus ke 3 plus tu kena ingat ke? Yang mana Faiz? Yang ferrum 2 plus kepada 3 plus tu. Ferrum 2 karat plus kepada, yang ni yang Ah. persamaan oxidation ni tak apalah, at least yang atas tu Faiz hafal. Sebab dia pernah 1 tahun, ayat dia, dengan menggunakan diagram, terangkan fenomena pengaratan. So awak kena lukis yang macam cikgu lukis ni. Awak kena lukis yang ini, lepas tu dekat bawah tu awak kena bagi semua persamaan yang cikgu tunjuk tu. Waktu tu 10 markah kot, 10 ke 9 tak ingat. Tahun 2016 macam tu. SPM tapi tak ingat lah. Tapi memang ada. Dia kata dengan menggunakan bantuan gambar rajah terangkan fenomena pengaratan. So inilah desain yang kita kena lukis. Kalau awak dapat hafal yang lain tu dah bersyukur dah Faiz. Hafal dulu yang lain tu untuk mid-year, untuk trial. Nanti bila nak SPM baru Faiz hafal yang ini. Gitu. Cikgu nak cakap tak payah hafal, tak boleh juga Faiz. Okey. Okey. Pasrah je bunyinya. Irfan Farhan. Ya, cikgu. Okey tak tu? Okey, cikgu. Irfan study tau ya. Sikit lagi. Dah 11.46 dah, cepatnya. Kalau dah bagi tahu. Dah cikgu. Dah. Okey. Alright, seterusnya. Okey, ni pun bab redox juga. What is the oxidation number? Berapakah nombor pengoksidaan bagi unsur kromium dalam kalium dikromat? Okey, cara nak mengira dia adalah kita salin balik formula dia. K2CR2O7 sama dengan, nilai yang di sebelah kanan ni mesti merujuk pada charge yang ada dekat atas ni. So sekarang ni soalan ni, ada charge ke tak ada dekat atas tu? Ada charge tak kat atas ni? Ada. Tak ada kan? So bila tak ada, kita buat sama dengan kosong. Kalau dia bagi SO4 2 minus, maksudnya SO4 sama dengan negatif 2. Nombor dekat atas ni untuk kita letakkan dekat sebelah kanan. So bila kosong, maksudnya kosong lah. So dia minta untuk CR. Ada 2 kromium, 2 CR tambah dengan K, kita dah hafal dah. K adalah positif 1. So positif 1 darab 2, positif 2. Dekat sini nak tak nak memang kita kena hafal lah charge dia apa. Kalau kita tak hafal charge dia, kita tak boleh jawab. Tambah dengan oksida adalah negatif 2. Kan O2 minus kan. So negatif 2 darab 7, negatif 14. Sama dengan kosong. 2 CR tambah dengan
Positif 2 tambah dengan negatif 14, kita dapat negatif 12. Okey, sama dengan kosong. Alright, 2 CR sama dengan negatif, bawa ke sebelah sana ni matematik. Dia jadi positif 12. So CR sama dengan positif 6. So apa? Sebab 12 bagi dengan 2 dapat 6. Okey. Boleh nak tanya tak? Kamarul Iman? Kamarul Iman? Kamarul Iman ada tak? Iman ni macam selalulah tak masuk. Dia ada masalah data ke? Selalu tak masuk lah. Exam tak buat juga. Iman ada tak? Kamarul Iman ada tak? Tak ada juga hari ni. Kelas lain Kamarul Iman masuk ke? Ketua kelas siapa? Amir. Ya cikgu, ya. Iman masuk tak kelas lain? Depend jugalah. Depend jugalah. Maksudnya ada yang dia tak masuk jugalah. Macam tu jugalah. Saya rasa dia tak ada data lah cikgu sebab dia guna data. Oh, dia guna top up macam tu Oh, okey, tak apa. Janji cikgu tahu masalah dia. Kalau ada masalah tak apa, cikgu pun tak paksa. Okey. So, 33 selesai Okey, 34. Cuba guna yang Ohio tadi tu. Cuba guna Ohio. Tapi yang ini dia nak yang penurunan punya. Cuba 34. Cikgu panggil nama secara randomly. Puteri Nurin Akilah ada tak? Puteri Nurin Akilah? Nurin Akilah ada tak? Ada, okey. Nurin Akilah try jawab nombor 34 ni Tunggu Nurin bagi jawapan ni. Okey, very good. Nombor 34 adalah A. So, dah faham sikit cara nak menggunakan Ohio tu. Alright, selesai. 35. Zara yang manakah menyebabkan larutan amonia? Ini tadi dah cakap dah. Kalau asid mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. So, kalau alkali, tadi cikgu dah sebut dah apa? Kali ion apa? Hidroksida. Oh ya Allah. Dia dah lari dah. Dia dah dengki. Okay, hidroksida. OH minus. Okay. Selesai. Okay, nombor 36. Kadar tindak balas. Okay, ni masuk dalam bab rate of reaction. Apa 4 faktor tu? Ada 4 faktor. 4 faktor dalam kadar tindak balas. Semalam saya baca buku teks, dia bagi ni tahu KSSM. Sekarang kan silibus KSSM. So dia gunakan perkataan KSSM ni. K adalah kepekatan. S ni apa? Suhu boleh. Suhu boleh. Lepas tu size. And then makin. So ingat 4 ni. 4 faktor dalam kadar tindak balas adalah KSSM. Kepekatan, suhu, saiz, makin. Bila kepekatan bertambah, kadar tindak balas meningkat. Bila suhu bertambah, kadar tindak balas meningkat. Bila saiz berkurang, ni kena betul-betul. Bila saiz berkurang, jumlah luas permukaan akan meningkat. Dia benda tu dia kena hati-hati sikit. So kadar tindak balas meningkat. And then makin. Bila ada makin akan merendahkan tenaga pengaktifan. So kadar tindak balas akan meningkat. Okay. So kadar tindak balas tidak bergantung kepada A lah. Saiz ada, suhu ada, kepekatan ada. Okay. Alright. Selesai. Nak tanya tak kadar tindak balas? Kalau kepekatan apa faktor dia? Mana cikgu nak contoh ni?
Kalau kepekatan, apa partner bagi kepekatan? Mol. Dia jawab mol je. Betul. Tapi mesti ada ayat penuh dia. Kalau kepekatan bilangan ion hidrogen. Sebab kepekatan selalunya kita bermain dengan kepekatan asid, betul tak? So bilangan ion hidrogen per unit molekul. Sekarang ni cikgu rasa korang dah ada tau input dia. Korang faham benda tu. Tapi bila korang nak buat soalan esei, objektif tak ada masalah. Tapi bila korang nak jawab soalan esei ke, jawapan penerangan ke, korang hilang markah sebab korang tak tahu dia punya the right terms untuk sebut tu. Macam Faiz lah. Faiz tahu benda tu tentang mol. Betul kepekatan tu is mol. Tapi bila kita nak explain, kita tak boleh sebut tentang mol. Kita kena kata kepekatan asid hidroklorik meningkat. So bilangan ion hidrogen per unit isi padu per molekul tu meningkat. Macam tu. So sekarang ni adalah masa untuk korang tacapkan benda tu tau. Jangan rasa macam benda tu okey dah faham. Betul, yes, korang memang dah faham. Anak-anak murid saya semua dah faham. Tapi nak kena polish tentang cara menjawab tu supaya boleh jadi lagi solid. Okey? So kalau kepekatan bilangan ion hidrogen per unit molekul ataupun per unit isi padu. Isi padu lah, isi padu. Okey. Kalau suhu, partner dia mesti tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Okey, semakin tinggi suhu lautan, semakin tinggi tenaga kinetik. Apa benda ayat dia lah, zarah-zarah dia kena tahu zarah juga. Kalau tak tahu zarah tak boleh. Tu nanti dekat kertas 2 lah kita sentuh dengan lebih detail. Okey, kalau saiz bila saiz kecil, luas permukaan. Ini partner dia. Luas permukaan yang terdedah kepada perlanggaran meningkat. Itu untuk saiz. Apabila saiz kecil, luas permukaan yang terdedah pada pelanggaran meningkat. Okey, kalau makin pula, Allah buruk ni. Bila kehadiran makin, okey, makin hadir. So tenaga pengaktifan berkurang. Bila kehadiran makin, tenaga pengaktifan berkurang. So kadar tindak balas meningkat. So sekarang ni saya rasa korang kena belajar teknik tu. Teknik menjawab tu. Okey, selain kejap kita tengok siapa yang ketuk-ketuk pintu Umi tu. Okey. Alright. Dah salin? Okay. Kita tengok 37. Okey. Lengkung 1 diperoleh daripada tindak balas antara kalsium karbonat berlebihan dengan 50 cm3 asid hidroklorik 0.5 mol pada suhu bilik. Maksudnya lengkung 1 ni, yang ini untuk 0.5 mol DM-3 and then suhu bilik. Okey. Lepas tu soalan dia tanya tindak balas yang manakah menghasilkan lengkung 2. Lengkung 2 maksudnya kadar tindak balas yang lebih rendah lah. Dia bila graf ni, bila graf bahagian depan ni yang untuk peak kecerunan ni, ini untuk kadar tindak balas. Maksudnya bila kadar tindak balas tu tinggi, peak dia akan lagi cerun. Okey. Yang belakang ini untuk bilangan mol. So bila bilangan mol dia bertemu macam ni, maksudnya bilangan mol dia adalah sama. Okey. So sekarang ni yang satu ni kita kata suhu bilik, dia dah peak yang lebih cerun. Maksudnya kalau kita nak cari untuk kadar tindak balas yang kedua, mestilah
tindak balas yang lebih rendah. Tindak balas yang lebih rendah. So, apa pilihan jawapan yang dia bagi? Kalsium karbonat berlebihan dengan 50 cm3 asid hidroklorik 0.5 pada 40 darjah Celsius, ataupun kalsium karbonat berlebihan dengan 50 cm3 asid hidroklorik 0.25 mol DM-3 pada suhu bilik. Sebenarnya bilangan mol tu tak boleh beza tau. Bilangan mol, bila awak nampak dia bercantum ni, maksudnya bilangan mol dia mesti sama. Bilangan mol dia sama. So kalau nak kira bilangan mol, MV/1000, maksudnya nilai kira bilangan mol tu mesti sama. So kalau sama, 50 darab 0.25 dapat berapa? Tekan kalkulator jap untuk cikgu. Naimi ada tak? Ada. Naimi tolong tekan kalkulator jap. Berapa tadi? 50 darab 0.5 bagi 1000. Cuba tekan jap. 0.025. 0.025. Okey, so bila kita nak tengok pilihan jawapan tu, kita kena kira satu persatu tu tau. Yang mana nilai dia sama juga 0.025. Tolong kirakan jap, A sampai D tu mana yang sama? Dah ke? Yang mana yang sama? Ada tak yang sama? Ni. Siapa yang dah try kira? Cikgu tak ada kalkulator ni. Yang A dapat berapa? Kalau tanya randomly ni mesti tak ada yang nak jawab kan? Wah, kan tu lah cikgu guna air. Hamzah? Cikgu. Hamzah, cikgu. A, Hamzah dah try kira A tak? Berapa nilai A tu bilangan mol dia? Atas sikit tak nampak tadi. Yang ni je, MV bagi 1000. 50 darab 0.5 bagi 1000. Kira jap. 0.025. 0.025. Okey. Laila. Laila kira jap Laila. Yang untuk B dapat berapa? Mesti guna MV/1000 untuk dapatkan yang peak belakang tu. Dah ke Laila? 0.0125. Okey. Luqman Hakimi. Ya, cikgu. Okey, try kira yang C jap. Dia salah je jawapan ni. .025 0.025. Okey, betul. D, Laila tak apa Laila, tak apa. Dennis Neji. Okey, Neji tolong kirakan D. 0.025. 0.025 juga Okey, betul. Alright. So sekarang ni cara dia adalah
Okey. Bila kita tengok graf ni, dia kena ingat tau. Saya ulang balik Depan, bahagian depan yang cerun ni merujuk kepada kadar tindak balas. Bila kecerunan dia tinggi, maksudnya kadar tindak balas dia lebih tinggi. Okey. Yang bahagian belakang ni bila bertemu, maksudnya bilangan mol dia sama. So, bila kita kira untuk soalan, bilangan mol dia MV bagi 1000, MV bagi dengan 1000, kita dapat 0.025. So, pilihan jawapan kita mesti yang 0.025 sahaja. So, maksudnya sekarang ni yang B ni automatik salah. So, antara A, C dengan D. Okay? So, bila kita nak untuk lengkung 2 maksudnya kadar tindak balas yang lebih rendah lah. Sebab dia adalah kurang cerun berbanding yang pertama. So, yang lebih rendah, okay, kita cek satu-satu. Kalau dia kata yang A, kalsium karbonat berlebihan pada suhu 40 darjah Celsius. 40 darjah maksudnya dia lebih tinggi. So, kadar tindak balas sepatutnya lagi tinggi. So, A adalah salah. Okay. Kalau C, dia guna kalsium karbonat bersaiz lebih kecil pada suhu bilik. Karbonat lebih kecil pun sepatutnya kadar tindak balas lebih tinggi juga pada suhu bilik. So, tak boleh juga. So, D je lah. Oh, tak boleh ni. Kalsium karbonat berlebihan dengan 100 cm3 asid hidroklorik 0.25. 0.25. Keperkatan. Okey. Alright, betul. So, jawapan dia adalah D. Kenapa? Okey, kat sini dia guna faktor keperkatan lah. Ni. Kalau dekat asal tadi, keperkatan kita adalah 0.5 and then kita guna suhu bilik 24. So, untuk dapatkan peak kedua yang kadar tindak balas dia lebih rendah, so dia guna faktor keperkatan. Dia guna yang cair. 0.25 mol pada suhu bilik. Suhu bilik dia kena maintain. Dia mesti guna satu je faktor yang berbeza. Yang lain tu dia mesti kena seragamkan. Macam tu. So, jawapan 37 adalah D. So, ada pembetulan lah kat skema tu So, 37 adalah D. Okey. Ada nak tanya tak tentang kadar tindak balas? Tak ada. Minggu depan kita buat tajuk yang belakang-belakang yang form 5 dengan form 4 yang belakang ni. Okey, yang ini pula. Jadual 19 menunjukkan isi padu gas yang dikumpulkan dalam setiap minit dalam satu tindak balas. Apakah kadar tindak balas purata? Okey. Pengiraan ni dia ada dua je tau. Sama ada kadar tindak balas purata ataupun kadar tindak balas. Dia ada dua jenis je. Kadar tindak balas purata ataupun kadar tindak balas pada masa tertentu. Okay, dia ada dua benda ni je. So, cara cikgu hafal adalah, sebab dia ada cara sama ada awak boleh kira je daripada data ataupun yang awak kena lukis tangent. Okay. So, ni tangent. Okay. Bila ada perkataan purata, tak perlu lukis tangent. Maksudnya nak kira ni awak ambil je daripada data yang ada. Tapi bila tak ada perkataan purata, macam ni, kadar tindak balas pada masa tertentu, tak ada perkataan purata. So, awak kena lukis tangent. Nah, itu salah satu cara untuk kita detect. Kita nak guna cara mana. So, kalau dalam soalan ni, apakah kadar tindak balas purata? So, purata maksudnya tak payah lukis tangent, kita ambil nilai dekat sini. So, nak ambil nilai yang mana bergantung pada soalan lah. Dia minta kadar tindak balas dalam tindak balas. Maksudnya kita kena ambil takat di mana dia mula selesai tindak balas. Okay. So dia mendata pada masa ke-40. Kenapa cikgu ambil pada masa ke-40? Sebab, pada masa ke-40 pula. Pada masa ke-5 minit. Sebab waktu 5 minit ni bacaan dia dah seragam dah. 40-40. Maksudnya dekat takat 5 minit ni tindak balas telah lengkap. Tindak balas telah lengkap. Okay. So dekat sinilah kita ambil bacaan untuk pengiraan. Kita ambil dekat mana dia mula-mula mendata bacaan isi padu dia. Okay.
So bila kita tak ingat formula, awak tengok je dia punya unit ni. Nampak tak? Unit dia CM3S negatif 1. Maksudnya isi padu bahagi dengan masa. Cikgu selalu buat macam tu. Bila masa kita macam lupa banyak sangat formula kita nak hafal, kita tengok je lah dia punya unit. So CM3 sekarang ni 40. 40 bahagi dengan masa saat. Okay, dia bagi minit. So minit kena tukar kepada saat. So saat 5 darab dengan 60. 1 minit 60 saat kan. So 5 minit darablah dengan 60. Okay, tekan kalkulator. Hakimi, cikgu nak Nur Hakimi. Hakimi. Ya, cikgu. Hakimi bagi jawapan Okey, cikgu. Sekejap, ada yang telegram cikgu. Siapa ni? Okay, Nurul Nabila tanya jawapan nombor 37. 37 tadi D. 37 tadi D mana yang ada pembetulan tu nanti bagi tahu cikgu. So Kimi dah dapat ke Kimi? 38? 0.133. Yes, 0.133. So bila dia nak kadar tindak balas purata, tak perlu lukis tangent. Ambil je dekat data tu. Tengok je dekat mana dia mula mendata. Itulah nilai yang kita ambil. Masa tu ambil dekat dia mula-mula mendata. Jangan ambil dekat ujung. Ambil masa dia mula-mula. So 40 bahagi dengan 5 minit. Tapi jawapan dalam bentuk second. Sebab itulah 50 darab dengan 60. 5 darab 60. Sorry. 5 minit darab dengan 60. Okey. Nombor 39. Ni kita dah buat dah minggu lepas. Sama je konsep dia. Dengan yang menentukan peratus jelaga tu. Peratus jelaga akana akena. Kejap-kejap. Ada yang tanya yang tangent tu. Okey, macam ni. Kalau kadar tindak balas. Kejap cikgu pandang balik Tak sempat juga nak masuk kertas 2 kan. Baru kertas 1. Tapi okey tak? Dapat tak ilmunya hari ni? Dapat. Dapat cikgu. Dapat cikgu. Tak slow sangat kan? Okey kan? Okey, cikgu. Okey cikgu. Buat yang tangent ni. Okay. Kalau kadar tindak balas. Kalau kadar tindak balas, selalunya dia akan minta hitungkan kadar tindak balas purata. Ataupun dia kata hitungkan kadar tindak balas pada 30 saat. Dia macam tu. Okey. Ataupun kadang perkataan purata ni dia tambah sikit. Hitungkan kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Macam tu. Okey. So cara cikgu adalah cikgu tengok dulu perkataan purata tu. Okey, sebab dalam kadar tindak balas ada dua cara. Sama ada kita boleh kira direct dari data ataupun kita kena lukis tangent. Tangent tu ingat tak yang kita plot yang kita plot graf tu, kita plot graf, lepas tu kita kena buat garis. Buat garis yang atas kena sama panjang dengan bawah, kita kena buat segitiga. Ingat tak? Ingat tak kenangan kita ni? Waduh, tolak Y1, X2, tolak X1. Ingat tak awal-awal? Awal-awal ke? Ke lepas? Memang ada ni yang purata ni, yang tangent. So cara cikgu adalah, cikgu tengok dulu soalan tu. Dia ada tak perkataan purata? Kalau cikgu tengok dia minta kira kadar tindak balas purata, maksudnya ada perkataan purata, cikgu tak perlu lukis tangent. Maksudnya tangent tu tak perlu lukis.
Tapi bila perkataan purata ni tak ada, maksudnya macam ni, hitungkan kadar tindak balas pada 30 saat. Tak ada perkataan purata. So cikgu kena lukis tangent. Inilah yang kita buat. Okay, mana titik 30 saat. Okay, kita letak pangkal. Lepas tu kita buat, letak pembaris. Panjang atas mesti sama dengan panjang bawah. Ingat tak? 2 cm, 2 cm. Lepas tu buat garis putus-putus. Buat segitiga. Ingat tak? And then yang lukis dia tu, malah tu kita adalah gaduh-gaduh. Lepas tu garis tangent tu yang tak boleh masuk dalam lengkung macam ni. Ingat tak? Tak boleh. Salah. Kita kena lukis dia yang luar lengkung tu. Aduh. Macam ni. Cari balik kenangan ni. Ada cikgu ada ajar. So cikgu macam ni je. Bila ada perkataan purata, cikgu tak perlu lukis tangent. Maksudnya cikgu ambil je data daripada atas. Bila tak ada perkataan purata, barulah kita kena plot graf, ambil nilai daripada lukisan graf kita tadi. Okay? So itu adalah step pertama, nak menentukanlah guna data ataupun tak. So bila ada perkataan purata tadi, kita cakap tadi kita ambil je data daripada atas kan. So kita tengok pula kehendak soalan. Kalau soalan tu direct macam ni je, apakah kadar tindak balas purata dalam tindak balas itu? Maksudnya dia nak tindak balas yang telah selesai. Ni maksudnya dia nak tindak balas yang telah selesai. Bila tindak balas yang telah selesai, kita tengok dekat masa yang dia mula mendata. Maksudnya isi padu dia dah tetap. So kalau kat sini isi padu tetap pada minit ke-5. Sebab itulah 40 bahagi dengan 5 minit. Okay, cikgu kali dengan 60 sebab pilihan jawapan dia bagi dalam bentuk saat. Okay, itu bila dia sebut macam ni lah. Tapi bila dalam soalan, dia tambah sikit. Dia kata apakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Dia nak dalam minit kedua sahaja. Maksudnya dalam minit kedua tu maksudnya dalam tempoh ni je. Daripada minit pertama sampai minit kedua dalam tempoh ni je. Sebab itulah kita ada step yang lain iaitu minit kedua tolak minit pertama. Maksudnya 22 tolak 12 bahagi dengan 2 tolak 1. Yang kedua tolak yang pertama. Kalau dia minta minit ketiga, so kalau dia nak yang ketiga, so minit ketiga tolak minit kedua. Dia mesti tolak sebelum. Kalau dia nak minit keempat tolak siapa? Siapa? Minit keempat. Kalau minit keempat tolak minit Tiga. Tolak yang sebelum dia. Okay. So kita simpulkan balik. Bila tindak balas, bila mengira kadar tindak balas, kita tengok dulu ada perkataan purata ataupun tidak. Bila ada perkataan purata, kita ambil je daripada data. Tapi bila tak ada perkataan purata, kita kena buat graf. Okay. So bila yang graf tu tak ada masalah lah. Kena lukis graf, kena kira tangent macam kecerunan at max. Tapi bila ada perkataan purata, kita tengok pula kehendak soalan. Kalau kehendak soalan secara umum je, apakah kadar tindak balas purata dalam tindak balas ini? Maksudnya dia nak tindak balas yang telah selesai. So kita tengok dekat mana dia mula mendatang. Tapi kalau dia minta kadar tindak balas dalam minit-minit tertentu, dalam minit, maksudnya kalau dalam minit kedua, so kedua tolak pertama. Kalau dalam minit ketiga, ketiga tolak kedua. Macam tu. Dia mesti tolak sebelum dia. Pehe, duk pehe. Faham. Hehe. Izan ada tak? Ada aku. Okey tak Izan? Okey tak? Ya, go. Okey. Zarfan okey tak Zarfan? Okey. Naili? Okey cikgu. Nurnisha? Okey cikgu. Amal? Okey cikgu. Sambil dia pelayan dia mancing. Okey cikgu. Khairunisa ada tak? Natasha?
Natasha? Ada cikgu. Okey. Puteri Alia Hadira? Ada cikgu. Ili? 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 Ili ada. Aina Nabila? Ada cikgu. Syazah Rika? Syazah Rika macam tak sihat hari ni. Okey Aman. Syazah Hawa Afika? Ada cikgu. Ada. Umaira? Umaira ada tak? Ada cikgu. Okey. Yasmin Sofia? Macam tak ada kot. Tadi dia cakap tak ada. Yasmin ada tak? Tak ada. Zulaika Aisyah? Zulaika Aisyah? Zulaika Aisyah? Tak ada. Okey, sambung sikit lagi. Okey. Ni tadi. Peratus. Macam mana nak kira? Peratus karbon, senang je lah. Kita tengok je bilangan atom karbon. So, bilangan atom karbon yang ada dekat dalam ni ada 8. So, 8 kali dengan 12. Kenapa kali 12? Sebab JAR untuk karbon adalah 12. Okay. Bahagi dengan keseluruhan. Maksudnya 8 kali 12 campur dengan 18 kali 1 kali dengan 100%. Okey, tekan kalkulator. Apa lagi tak panggil lagi? Nurul Nabilah. Boleh tekan kalkulator bagi cikgu jawapan dia. Dapat tak? Nurul Nabilah ada? Ada cikgu. Okey. Dah ke? Dapat jawapan yang mana? Tak dengar. Kuat sikit. Dapat lain. Sekejap saya turun balik. Dapat 84.21. Betul? Orang lain dapat tak? Dapat. 4.21%. So soalan ni basic dia sama je tau. Kalau dia minta soalan yang tentukan baja tu. Tentukan baja yang lebih baik. Okey, yang ini awak akan kira peratus nitrogen. Tapi konsep dia samalah. Dekat atas nitrogen, dekat bawah tu JMR keseluruhan. Okey, kalau untuk tentukan jelaga. Okey, jelaga mana yang lebih tinggi, awak guna peratus karbon. So sama juga. Atas karbon, bawah dia JMR keseluruhan. Okey. Itu yang kata dia adalah soalan soalan aplikasi. Maksudnya kita faham formula, so kita aplikasikan kepada perkara-perkara lain. Okey. Oh, yang ni cikgu tak ni lah. Okey, cuba kira sekejap. Okey. Dia ni cuba kita guna konsep yang 4 step yang pertama tu. Yang macam biasa. Dia bagi 5 kilo bongkar. Tolong tekan kalkulator tau. Cikgu tak ada kalkulator ni. So, bilangan mol ferrum adalah 5 kilo. 5 bahagi dengan 56. Tekan jap. Siapa-siapa je? Cikgu lupa pula nak buat yang ini. 5 bagi 56 dapat berapa? 0.089. 0.089. So bunda jadi 0.09. Betul ke? Betul itu.
Alright, lepas tu ini adalah untuk ferrum. Soalan minta untuk jisim akhir bersih selepas sehari. Ya inilah. So kalau 2 mol, sebab cikgu terhari tu tak dapat tahu lah soalan ni. Ni 2 mol FeOH bracket tu. So kalau 0.09 mol ferrum, kat sini pun 0.09 lah kan. Mol FeOH bracket tu. Okay, so kita kira jisim dia dulu. So dia punya GMR ferrum 56 tambah dengan 16, 17 darab 2. Okay, kira jap. 17 darab 2 tambah dengan 56 berapa? Hmm. 17 darab 2 90 cikgu. Sini 90. So jisim sama dengan 0.09 darab 90. Sekejap. Berapa? 8.1. 8.1. Okey, ini untuk 1. dia kata 0.2% per jam. So kalau 0.2 per 100 kali dengan 8.1 dapat berapa? Macam banyak step sikit tau dia ni. 0.2 darab 8.1 per 100. Dapat berapa? Kosong 0.0162. 0.0162. Okey, kali dengan 24 jam. Kosong 0.3888. 0.388. So maksudnya yang inilah ni. Cuma dia punya decimal places tu maksudnya dia mesti dia apa tu? Dia bundakan. Ni dalam unit kilo tadi kan sebab kita tak ubah yang atas ni tadi. Yang atas ni cikgu ambil dalam kilo tadi kan. Sebab tu jawapan kita ni dalam kilo. So bila kita nak tukarkan kepada gram kita akan gerak dia 3 kali lah. So dapat ni. Tapi tak cantik ni. Tapi itulah jalan kerja dia tu. Maksudnya kita guna yang 3 step tu. Step pertama kita kira bilangan mol. Yang ni. Okay, bilangan mol. Lepas tu kita guna ratio. So bila kita dah guna ratio, kita dapatlah kira untuk jisim ferrum 2 hidroksida. Selalunya dia akan berhenti dekat sini je. Tapi yang ini dia ada tambah sikit. Dia kata kalau 0.2% saja dalam masa 1 jam. Maksudnya 0.2% daripada 8.1 jisim tadi tu. Berapa nilai dia. So kalau dalam masa sehari, waktu kita kena darab dengan 24 jam. Ni macam rumit sikit lah. Yang ni, dia ada extra tambah sikit. Ni yang silibus baru lah ni. Okay. Habis. Habis dah objektif. Tinggal struktur. Okay, Nurul Nabilah ada ke tadi? Ada dah Nurul Nabilah ada. Nurul Nadia? Saya cikgu. Nurul Nadia? Okay. Najwa Fatihah? Saya cikgu. Najwa Fatihah ada. Arfah ada. Adriana? Adriana Ada cikgu. Okay. Damia Afika? Damia Afika? Damia Afika? Ya cikgu. Ada. Nadira? Siti Nur Nadira? Nadira 1, Nadira 2, Nadira 3, tak ada. Siti Zulaika? Ada cikgu. Siti Zulaika ada. Wahida? Ada cikgu. Okay, Wahida okey ke tu? Selalu Wahida last nama kat bawah tu lambat panggil, okey Zoom. Nur Ain? Ya cikgu. Okay, alright. So, Kamarul Iman ni. Kamarul Iman ada tak? Kamarul Iman?
Kamarul Iman tak ada. Zulaika Aisyah tak ada juga. Mesti tengok balik lah. Ada yang dah PM cikgu, yang cikgu tak ingat. Okay. So, harapnya hari ni dapatlah sikit refresh balik. Harap, cikgu pun nak tanya waktu cuti hari tu, korang study ke tak. Tapi cikgu rasa macam chemistry ni ada yang study tu sebab kita ada kelas tambahan kan. So, petang ni cikgu tak buat meet. Tapi cikgu akan bagi link soalan objektif untuk Google Form. Tengoklah cikgu bagi 3 kot dalam kita ada 1 jam kan. So cikgu bagi link Google Form soalan objektif. So korang buat secara santai lah, kita tak ada meet. Tapi cikgu bagi pukul 2. Pukul 2 so sampai pukul 3. So maksudnya dalam masa 1 jam tu cuba buat Google Form tu. Dah siap macam biasa, screenshot hantar dekat grup homework. Hari ni juga dalam masa tempoh masa 2 hingga pukul 3 tu lah. Okay, boleh? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey ke tu?